Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, so jadi cikgu akan sambung untuk tajuk bab 4 4.2 iaitu hukum set. So ini subtopik yang barulah dalam KSSM matematik tambahan. So jadi kita akan belajar mengenal set lah di sini. So jadi yang pertama, kalau kamu pernah tengok set tu ialah senang saja, iaitu punca kuasa. Punca kuasa tu merujuk kepada bentuk set lah punca kuasa. Punca kuasa, contoh punca kuasa 2. Kita panggil nombor set lah Tapi cuba kita tengok di sini. Yang pertama, membanding beza nombor nisbah dan nombor tak nisbah, serta menghubung kaitkan set dengan nombor tak nisbah. So jadi nombor nisbah ni lah yang kita akan rujuk nombor dia ada dua kita belajar, iaitu nombor nisbah dan nombor tak nisbah. Tapi set tu berada pada antara nombor tak nisbah ni lah. So di sinilah kedudukan nombor set lah sini iaitu nombor tak nisbah Okey. So jadi kita tengok, kalau kita baca di sini, nombor nisbah juga boleh ditulis dalam bentuk nombor nisbah Nombor nisbah ni pecahan. So ini pecahan nisbah pecahan Ini juga boleh tulis dalam bentuk perpuluhan, seperti 1/3 ialah dia nombor perpuluhan berulang Okey, dan apakah perkaitan antara nombor nisbah dengan nombor tak nisbah? Okey, jadi kalau kita tengok di sini, nombor nisbah tu ialah so ini dalam bentuk perpuluhan berulang So jadi kalau dalam pecahan dia 1/3. Tapi kita boleh tulis juga dalam bentuk perpuluhan berulang. So jadi adakah dia nombor set ataupun bukan set so jadi antara itulah kaitan dia, kita akan tengoklah di sini. So jadi kalau kita tengok di sini, ini nota di sini, kalau kita boleh tengok simbol radikal. Simbol radikal yang inilah set punca kuasa adalah seperti berikut. Yang inilah punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 5 ataupun punca kuasa n. N itu sebarang nombor lah Perpuluhan berulang ialah perpuluhan yang boleh ditukar kepada pecahan. Jadi kena ingatlah, ini perpuluhan berulang tu dia boleh ditukar kepada bentuk pecahan Contoh perpuluhan berulang yang inilah. Contoh nanti kita tengok ada pengiraan dia di sini Okey, so jadi kalau kita nampak di sini, nombor perpuluhan yang boleh ditukar kepada pecahan, nombor perpuluhan boleh ditukar kepada pecahan ialah nombor nisbah. Itu yang pertama. Yang kedua, nombor perpuluhan yang tidak boleh, nombor perpuluhan yang tidak boleh ditukar. Ada nombor perpuluhan yang tidak boleh ditukar tidak boleh ditukar kepada pecahan. So jadi kita panggil dia nombor tak nisbah. Dia bukan nombor tak nisbah lah, sebab dia tidak boleh jadi pecahan. Nombor dengan simbol radikal jika nilainya ialah integer atau perpuluhan berulang adalah bukan set. Bukan set nilainya ialah integer ataupun perpuluhan berulang adalah bukan set. Contoh dia nanti kita akan tengoklah contoh dia macam mana Kalau 2 tidak boleh dipermudahkan, maka punca kuasa 2 punca kuasa 2 untuk 2 ni ialah set lah, kita panggil set, nombor set Kalau 4 ini boleh dipermudahkan kepada 2, kepada nombor integer.
So maka punca kuasa 4, punca kuasa 2/4 adalah bukan set. So jadi kena bezakan antara dua ini ya. Ada satu lagi punca kuasa dalam bentuk pecahan. Pecahan, tapi dia boleh dia dapat nombor perpuluhan berulang. Perpuluhan berulang. So ini kita panggil sebagai coba kita tengok nombor sini ni nombor perpuluhan adalah bukan set. Jadi dia bukan set lah, sama macam yang 4 ni ya. 4 ni. So jadi dia ialah bukan set. So ini antara dua ni lah ya. Dia bentuk pecahan ya sini. So ada C lah di sini. Ini kamu nak tengok. So ada 1, 2, 3 ni lah. Cuba kita tengok di sini. Contoh yang ni kan. Ni. Ni perpuluhan pecahan. Ni macam cakap dengan pecahan. Ini pecahan 1/4. Tapi boleh dipermudahkan jadi 1/2. Dia dapat 0.5 lah. 0.5, so dia bukan set. Macam ni lah kan. Okay, cuba kita tengok ada satu lagi. Ada pecahan yang berulang jadi berulang. Nanti kita tengok ada soalan yang bentuk yang pecahan dia jadi perpuluhan berulang, dia bukan set. Sama macam inilah. Cuba kita tengok ini 3. Tidak boleh dipermudahkan. Tidak boleh dipermudahkan. So jadi dia dalam bentuk perpuluhan. Kalau kamu tekan kalkulator dia jadi bentuk beginilah. So itulah kita panggil set. So jadi punca kuasa 2/3 adalah set. Bentuk set lah. Ya. Gitu ya. Okey, lagi kalau 11 ni dia tidak boleh dipermudahkan. Dia tetap juga sama macam tu. Kemudian dia dalam bentuk pecahan, tekan kalkulator lah, dapat yang bentuk begini. So itu set. Okey, seterusnya punca kuasa 3/27 boleh dipermudahkan. Dia dapat 3. So 3 ni, so dalam bentuk perpuluhan pun dia dapat 3.0000. Jadi kita tulis 3 sajalah kan. So itu bukan set lah. Yang set ni yang kamu kenal macam tidak boleh dipermudahkan. Contoh beginilah. So yang ni tidak boleh dipermudahkan. So dalam bentuk pecah perpuluhan dia jadi begini. So itu set. Ini bukan. Ini pun bukan ya. Bukan set. Set lah. Harap boleh faham lah. Nombor set dan bukan set kan. Okay, cuba kita tengok tukar perpuluhan berulang yang berikut kepada pecahan ya. Tengok. Okay, tukarkan perpuluhan berulang yang berikut kepada pecahan. So cara dia ialah di sini kita akan darabkan. Kalau kita anggap yang ini nombor yang A ni, yang ini nombor perpuluhan berulang ni, kita anggap dia N sama juga dengan nombor yang perpuluhan berulang ni lah ya. 0.676767 berulang 676767. So ada 22 kan. So kita akan darab dengan 100. So ini persamaan pertama. Kemudian darab dengan 100. Darab dengan 100, kita akan pindahkan perpuluhan ni lah. So kita akan dapat 67.6767. Macam yang dia buat ni lah. Kemudian persamaan kedua, ni arahan dia. Persamaan kedua tolak dengan persamaan 1. Persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. 2 tolak 1. So yang 100 tolak dengan 1 di sini jadi 99 lah. 100N tolak 1N jadi 99N. Kemudian persamaan kedua 66.6767 tolak dengan yang di atas ni, kamu akan dapat 67. Sebab yang ni tetap berulang ni, 67 juga kan. Berulang sama. Berulang 67, 67. Banyak pula mau buat kan. So jadi dia akan 67 tolak dengan kosong. So dapatlah 67. Yang ini tetap tolak sama, benda yang sama. Ya, dapat 67. Kemudian N 9 pindah sebelah jadi bahagi. So dapatlah
Ini bentuk pecahan dia, ya. So maka pecahan berulang itu ialah 0.676767 ialah 67 bahagi 99, ya. Kita tengok yang seterusnya, yang kedua. Okey, tengok yang kedua. So yang pertama dia bagi di sini ialah 12. Okey, perpuluhan nombor berulang dia begini. Yang berulang tu yang perpuluhan tu, ya, 645. So ada 3, ya. 3 kosong di situlah. So kena darab dengan 1000 ni. Ya, tadi darab 100 sebab ada 2 kan, 67. Sekarang ni 645. So ada 3. So kena 3 kali berulang. So kena darab dengan 1000 lah di sini, ya. So tapi di sini ada bagi 2. 12 pecahkan kepada satu lagi n. N tu ialah 0.6765 645, ya. So, kita tengok. Okey, yang kita buat ialah yang 0.6 tu, ya, 0.645. So itu persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Kemudian 100, 1000. Kenapa darab dengan 1000? Sebab kita ada 3 di sini. Ya. Ni ada 3 kan? 3 kali berulang. Digit 3 kali berulang. 645. So ada 3 000 tu. So sebab tu dia pilih 1000, ya. Sebab tu pilih 1000. Kalau ada 4 digit yang berulang, 10,000. Kalau ada 5 digit berulang, 100,000. So dia kena sama tu. Bila darab tu dia akan dapat yang nombor berulang yang di depan tu lah, kan. Okey. Seterusnya, lepas tu barulah kita akan buat arahan yang kedua, iaitu tolakkan, ya. Tolakkan 1000 tolak 1. Sebab arahan 2 tolak 1 kan, persamaan 2 tolak persamaan 1. So 1000 tolak dengan 1, kita dapatlah 999. Yang ini dapat yang nombor di depan ni saja. Yang belakang ni kamu sudah tolak, tetap digit yang berulang. Jadi abaikan, terus kosong lah, ya. Digit berulang kamu tolak tetap sama lah, akan jadi kosong. Okey, seterusnya. So jadi nombor pecahan dia ialah 645 bahagi 999. So tapi kena okey, ini kecilkan, ini dikecilkan, ya. 215 bahagi 333. Tapi kita ada persamaan ni, kena ingat, ya, ada 12 tu. Ada 12. So jadi 12 tambah 215 per 333. So digabungkan. So inilah bentuk pecahan yang terakhir, ya. So inilah bentuk pecahan dia yang berulang tadi, ya. Okey, nombor perpuluhan berulang kita akan dapat 12 215 per 333. Okay, harap boleh faham lah ini, ya. Senang, ya. Nombor perpuluhan berulang kita tukar kepada bentuk pecahan. Mungkin ada guna dia nanti dalam ni lah, ya. Tengok. Okey, contoh 7. Tentukan sama ada yang berikut adalah set atau bukan. Beri alasan anda. Okey, yang ini kalau ni kita boleh tengok 125 ni kita boleh kecilkan, iaitu 5 darab 5 darab 5. Kan 5 darab 5 darab 5. So jadi 5 darab 5 ni maksudnya 5 kuasa 3 punca kuasa 3. Kamu akan dapat 5. Tekan kalkulator, kamu akan dapat, ya. Ataupun tekan kalkulator yang ini, punca kuasa 3 125. Kamu akan dapat 5. Jawapan inilah genap, boleh dipermudahkan. Bila boleh dipermudahkan bermaksud jawapan A ini ialah bukan set, ya, bukan set, kecuali dia jadi nombor apa nama, nombor perpuluhan bukan berulang. So itu kita panggil set. So dia tidak boleh dipermudahkan, ya. So jadi kita tengok ini punca 5. Ini kalau kamu tekan kalkulator tidak boleh dipermudahkan, ya. Sebab tiada nombor sini ada 5 kan.
Kalau 02 kita mau 5 kali darab, tidak ada nombor yang dapat 125. So tetap akan dapat jawapan dia punca kuasa 5 125. So ini kalau kamu tekan calculator dapat nombor perpuluhan. So ini nombor set. Ya. Kamu akan dapat nombor perpuluhan lah. Kamu cuba sendiri ya. Okey, so ini set. Okey. Beri alasan ya, beri alasan. Kita bagi alasan di sini ialah tidak dapat dipermudahkan dan dapat jawapan nombor perpuluhan bukan berulang. Bukan berulang. Kalau nombor perpuluhan berulang, itu bukan set. Bukan set. Kalau nombor perpuluhan berulang. Okey, cuba kita tengok yang ini. 16 tu ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2. So 4 kali. So 64 pula ialah 4 rasanya. 4 darab 4 16 darab 4 lagi dapat 32 darab 4 kamu akan dapat 64. So jadi 4 kuasa 4 kamu akan dapat 64. So jadi jawapan dia ialah punca kuasa 4 di sini. Kuasa 4. So jawapan dia ialah 2/4 ataupun sama juga dengan cuba semak dulu jawapan. 4 darab 4 darab 4 salah. Kalau 3 darab 3 darab 3 darab 3 1. So tidak ada. So yang ini kita tidak boleh, yang 4 ni tidak boleh. So kita tengok jawapan di sini ya. Apa jawapan dia di sini? So bukan set, ni set. Mana jawapan C? Ni C. Ialah set sebab kamu tekan kalkulator yang 64 ni tidak dapat sebab dia 4 tu ialah 4 kuasa 3 baru dapat ya. So jadi dia perlu kamu tekan kalkulator 16 punca kuasa 16 per punca kuasa 4 ya di sini per 64 kamu akan dapat nombor perpuluhan. Sebab kalau kita buat di sini ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, dapat 16 betul. Okey. Tapi di sini 4 darab 4 darab 4 3 kali saja. Kita mau kuasa punca kuasa 4 mesti darab 4 lagi sekali kan. Tapi tidak dapat. So jadi 64 ni tidak dapat. So jadi jawapan dia mesti nombor perpuluhan lah kamu akan dapat di sini ya. So jadi dia adalah set. Sebab dia dapat nombor perpuluhan bukan berulang. Cuba kita tengok sini ya. Set kerana menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Betul kan? Yang ini pun sama juga. Set kerana menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Ini bukan set kerana nilainya ialah integer. Integer kan 5. Okey, so jadi seterusnya contoh 8. Adakah punca 4 ialah 2 punca 4? Jelaskan. Okey. Kalau kita tengok di sini punca 4 ialah 2, bukannya sama dengan punca ni. Jelaskan, adakah sama? Okey, maksudnya adakah punca 4 punca kuasa 2 4 sama dengan 2. Okey, tutup ya. Ini. Adakah punca 4 sama dengan 2 punca 4? Okey. Kalau kita buat dulu begini, punca 4 adalah, kalau tekan kalkulator kamu akan dapat 2 ya. Okey, kita buat lagi sekali untuk yang 2 punca 4 ni. Yang di tengah dia ni darab ya. Jadi maksudnya 2 kurungan punca 4 tu ialah 2. So ialah kamu akan dapat 4. Adakah 2 yang ni sama dengan 4? Tidak kan? Dia tidak sama. So jadi maksudnya bukan tidak sama lah. So
So, jadi kalau kita tengok di sini secara amnya, ni. Oleh sebab 2 bukan sama dengan 4, maka punca ni, tengok punca bukan sama dengan n. Oh, sebab di sini 2 punca 2. Oh, punca 2 punca kuasa 2 punca kuasa 2 di sini. 2 di sini 2, sini 2, sama sini n dengan n. Oh, dia buat generalisasi beginilah, adalah tidak sama, ya. So, jadi maksudnya di sini mau bagi tahu bahwa adalah bentuk yang macam 2 punca kuasa 2 4 adalah tidak sama dengan 2 punca 4 beginilah, yang begini ya. So, jadi secara amnya kita buat conclusion bahwa bentuk yang kalau kita buat ni n kan, n ni sebarang nombor n lah. Jadi kalau cikgu buatlah begini kan, adakah sama dengan 3 punca 9, adakah sama dengan 3 kuasa 3 9 begini. Yang 3 ni bukannya ni ya, dia yang 3 ni kita tulis macam dia beginilah ya. Saya nak tulis ya. 3 kecil begini, 9. Adakah sama dengan 3 besar begini, 9. Begini ya maksudnya. So, jadi bermaksud ini kita akan dapat 3. Ini maksudnya tidak sama lah ya. So, yang ini kita akan dapat 3, sini 3, sini 3 juga. 3 darab 3, 9 adalah tidak sama dengan 9. Ini maksudnya begini ya. Okey. So, jadi seterusnya ni latih diri, boleh cuba buat boleh cuba buat mengesahkan konjektur punca A darab B dan punca A bahagi punca B. Okay. Punca kuasa ni ialah 1/2 ya. Kita boleh anggap dia 1/2. So, kita boleh tengok di sini A, B. Okey, ini dia ada. Okey, tidak payah. Okey, secara amnya hukum ni ya, kena tengok hukum ni. A punca darab punca B ialah sama juga dengan ini. Okey, ni sama macam ni, kita kena darabkanlah. A darab B ni kita boleh darab. Ini pun A boleh bahagi B lah begini ya, untuk bahagi. Okey, A lebih besar daripada kosong, B lebih besar. Syarat ni lah, syarat. Okey, so jadi kita boleh tengok di sini. Tuliskan yang berikut sebagai set tunggal. Okey, set tunggal ialah jadi 2 darab 7, kita akan dapat punca kuasa 14. Itulah set 14. Kalau kamu tekan kalkulator punca kuasa 2 14, kamu akan dapat nombor perpuluhan tidak berulang. So, itu kita panggil set lah. So, ini kita panggil set tunggal ya. Ini set. Okey, B. Ini bentuk bahagi. So, kita boleh tulis punca 24 bahagi dengan 8. So, sama juga 24 bagi 8 dapat 3. Punca 3. So, inilah set. Okey, kemudian ini. Ni darab. So, jadi A darab A dah A kuasa 2 ya di sini. Jadi, kita boleh tulis punca 3A darab 5A. So, kita akan dapat setunggal. So, kita akan dapat 15 A kuasa 2 punca kuasa A. Ataupun kita boleh tulis yang kuasa 2 ni di luar lah. Tidak payah pun boleh. Kita tengok. Dia tulis di luar. So, A ni, A kuasa 2 ni boleh, kuasa 2 nya boleh hilang. Bila hilang, so dia duduk di luar. A punca 15. Okey. So, jadi seterusnya. Ini. D ya. D sama juga 21 okey, kita tulislah. Ialah 21 bahagi dengan 7 A lah. So, A ni boleh potong. Kemudian 21 bahagi 7 dapat 3. So, jawapan dia 3 lah. So, ini pun set. Okey, itulah kita panggil. Ini pun set ya.
Tengok. Okey, betul kan? Betul. Okey. Seterusnya. Ni latih diri, boleh buat. Boleh buat. Ikut hukum darab dengan hukum bahagi tadi, macam mana jadikan dia set tunggal. Okay, itu senang. Permudahkan ungkapan yang melibatkan set. Okey, kita permudahkan. Cuba kita tengok. Ni satu contoh saja. Okey. Tuliskan 18 punca kuasa 2 18 dalam bentuk A darab B, dengan A dan B ialah integer. Okey, senang ni. Satu contoh pula dia bagi di sini kan. Contoh 18 ni ialah 18 ialah sama juga dengan kalau 4 darab, dah dapat 4 tiada, 6 darab 3. 6 darab 3 tidak boleh, kita mau 9 darab 2. Okey, 9 darab 2. Okey, 9 darab 2. 9 darab 2 ialah 18. So jadi 9 itu punca 9 darab dengan punca 2. 9 itu ialah, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 3. So jadi jawapan dia ialah 3 set punca set 2 lah. Kita panggil set. Punca kuasa tu kita panggil set lah. So 3 set 2. 3 set 2. So inilah dalam bentuk A set B. Ni kan bentuk A tu ialah 3, 2 tu ialah B. Bentuk begitu So itu contoh Cikgu bagi lagi contoh lain lah Contoh lain ialah punca kuasa 24. Contoh kita buat 24. 6 darab dengan 4. Okey. 6 darab 4 punca kuasa 2. So 6 itu tidak boleh, tapi 4 tu boleh. 4 tu kamu akan dapat 2. So jadi kita boleh tulis 2 set 6. Begitu contoh contoh. Lagi nombor lain 36 tidak boleh, tidak payah. 40 tidak. Nombor lain. Contoh kalau 40 pun boleh 40. Coba try 40 10 darab 4. 10 darab 4. So 4 tu dia boleh jadi jadi 2. So jadi jawapan dia punca set 4 ni, kalau kamu tekan kalkulator dapat 2 So jadi 2 set 10. So itu jawapan dia kan. Boleh juga kan. Gitu Okey, so soal latih diri 4.5. Tandakan betul pada pernyataan berikut. So jadi kamu kena tengoklah ada jawapan sudah di belakang kan. Ada betul ke salah ke, begitulah itu kerja kamu cari sendirilah Okey, soalan nombor 2 pun boleh buat sendiri. Okey, seterusnya apa lagi ni? Okey, permudahkan ungkapan berikut. Okey, kita mempermudahkan Macam mana kita mempermudahkan? Okey, memudahkan ialah okey, kita permudahkan. Ni tambah, sini darab. Dia boleh jadi begini lah Kita permudahkan 2 darab 3. Punca 2 darab 3 6 tambah punca 6 sini kan. Sorry. Sini punca 3 darab dengan tambah 3. So jadi jawapan 6 di sini, punca tambah punca 6. Sebenarnya set 6 tambah set 6. So dia sama lah juga macam A tambah A sama dengan 2A kan. Sama lah macam ni. Ada benda yang sama tambah dengan benda yang sama ni. So kamu akan dapat 2 punca 6. 2 punca 6.
Boleh faham lah ya. Okey, jadi seterusnya soalan B. Soalan B ni kalau kita boleh kamu darab ke dalam ya. Ni faktor ni, darab ke dalam. So punca set 7 lepas tu darab dengan 6. So kita tulis 6 di depan ya. Tolak dengan 7 darab dengan 7. Oh, darab dapat berapa ni? 7 darab 7, kamu akan dapat 7. Ya. 7 bukannya 7 kuasa 2. So jadi kita tengok, itu je lah jawapan dia. Oh gitu ya. So inilah jawapan tidak boleh tambah, tidak boleh tolak sudah ya. So jadi jawapan dia begini. Kita darab ni. Kita buat di sinilah. Ya. So ini ialah 6 set 7. Lepas tu tolak set 7 darab dengan set 7. Set 7 darab set 7 ni kamu akan dapat 7 ya. Punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 7 darab dengan punca kuasa 2 7, kamu akan dapat 7 ya. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 7. So jadi jawapan dia 6 set 7 tolak 7. So inilah yang paling mudah ya. Tidak boleh sudah dipermudahkan lagi. Tambah tidak boleh sudah ya. Okey, so jadi soalan soalan C. C itu ialah set 18. Set 18 tu ialah 9 darab 2. 9 darab 2 tolak dengan set 8. Set 8 ialah 4 darab 2. 4 darab 2. So jadi ini boleh dipermudahkan. Kamu dapat 9 tu dia akan jadi 3. So jawapan dia 3 set 2 tolak dengan yang ini 2 set 2. Ya. So jadi boleh kita tolakkan 3 set 2 tolak 2 set 2 ni dapat jawapan 1 set 2. So jawapan dia set 2 lah. Cuba kita tengok. Ni jawapan dia. Set 2 kan. Okey, yang ini kena buat pemfaktoran satu-satu. Buat begini ya. 6 darab 1, kamu akan dapat 6. 6 darab yang ni ialah 6 darab 3, 18 lah, tambah 18 set 2. Kemudian 2 set 2 ni darab dengan yang ini, yang darab dengan 1, tambah 2 set 2. Kemudian 2 set 2 darab dengan 3 set 2 ni. Okay. Kalau kamu darabkan 2 darab 3 ni, kamu akan dapat 6. Tapi dan yang set 2 tu kamu akan dapat 2. Sebab set 2 darab set 2 kamu akan dapat 2. So jadi 6 darab 2 12. So tambah 12 lah di sini. So jadi jawapan dia di sini ialah 6 tambah 12 ialah kita akan dapat 18. 18 tambah 2 kita akan dapat 20. So 20 set 2. So inilah jawapan ya. Cuba kita tengok jawapan. Ni. Betul kan? Okey. Senang. Seterusnya, permudahkan setiap yang berikut. Saya suruh permudahkan dalam bentuk ini yang cikgu sudah ajar juga kan. 27 ialah 9 darab 3. So 3 tu 9 ni kita boleh perkecilkan dapat 3. Ya, dapat 3. So 3 tu kita akan darab dengan 4 lah. Macam yang dia buat ni lah, darab 4. Yang tinggal setiga sahaja. So inilah jawapan. Permudahkan ya. Samalah juga ini. Kamu boleh tengok contoh, dapat itulah jawapan tu ya. Okey, ini sama. So boleh buat latih diri 4.6 ya. Boleh buat latih diri 4.6. Okey, seterusnya menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan set. Menisbahkan. Oh, ini kena darab dengan kita panggil, ini kita panggil menisbahkan ya. Konjugat. Ni konjugat. Konjugat. Kena konjugat lah. Kalau yang ini
kita darab dengan yang ini. Kalau ini kita kena darabkan dengan ini. So cara hapus dia begitulah ya. So darabkan nih, darabkan nota nih, darabkan pengangka dan penyebut dengan set konjugat. Kalau MA kita darab dengan inilah juga M set A juga ya. Kalau dia dalam bentuk beginilah ya. So dapatlah hilangkan set di bawah tu ya. Kita akan dapat hilangkan set. Cuba kita tengok contoh ya. Kalau dia tambah, kita buat tolak. Kalau tolak, kita buat tambah. Ini konjugatnya, kita tengok nanti tunjuk di sini. Contoh ini kan, darabkan yang penyebut dia 5 punca 3 kan. So kita akan darab 5 punca 3. So 5 punca 3. So darab ini dapat yang di atas lah. Satu darab 5 punca ini dapat ini. Yang ini yang set tu set darab set 3 dapat 3. So jadi 5 darab 5 25. 25 darab 3 dapat 5 darab 3. So tengok 5 darab 3 dapat ni 75. So jawapan dia ialah 5 bahagi 75 dapat 15. So dapatlah jawapan yang ni. So nisbahkan penyebut dan permudahkan setiap yang berikut. So itulah maksud nisbahkan penyebut dan permudahkan setiap yang berikut ya. Okey, contoh yang seterusnya tambah. Tambah ni kita kena darabkan dengan benda yang sama yang di bawah ni, cuma kita tukar tolak. Tambah jadi tolak lah. So jadi 7 set 2 tolak 5 set 3. Begitu ya. Di bawah pun sama. 7 set 2 tolak 5 set 3. So yang ini kita kena buat kaedah pemfaktoran darab dalam. Kembangkan ya. Kamu sudah belajar juga kembangkan kan. So, jadi cikgu tunjuk di sinilah ya. Ini satu darab yang di atas ni yang jadilah di atas ya. 5 set 2 tolak 7 set 2 5 set 3. Kemudian 7 set 2 ini darab dengan yang ini. Darab ialah 47 darab 7 49. Set 2 darab set 2 dapat 2. So jadi 49 darab 2 98 ya. Okey, yang kedua 7 darab set yang inilah. Okey, 2 darab dengan set 3. Macam mana 2 darab set 3? Dia akan gabung set 2. Ini sama. Okey, kemudian 7 darab dengan yang di sini, yang 5 ni, kita akan hapuskan yang itu sebenarnya. Tengok ya. Tapi di sini dia tidak gabung. Last kali dia gabung ke? Bolehlah dia gabung juga kan. Okey, kita terbuatlah 89 ya. Kemudian 7 set 2 darab dengan negatif ni. Negatif. So 7 darab 35. 35 set 6 ya, set 6. Lepas tu yang ni sama juga dengan ini, tambah 35 set 6. 35 set 6. Lepas tu tolak 5 darab 5 25. 25 darab 3 25 darab 3 75 ya. Okey, so jadi yang ini sama, ni tolak, ni tambah ya. Tengok 35 set 6, 35 set 6 sama kan. So ini kita boleh potong lah, hapus. So jadi 98 tolak 75. 98 tolak 75 akan dapat 23 ya. So jadi kita salin saja balik yang di atas. Set 2 tolak 5 set 3. Jawapan dia ialah 23. Ini macam darab, macam pengembangan ya.
kembangkan macam dua nombor ini kan, kamu pernah belajar juga kan. So jadi dapatlah jawapan kan, senang. Okey, B itu B. C sama juga ya, sama macam ini, cuma yang ini tolak kan sini. So jadi kita kena darabkan dengan jadi tambah. So 2 set 3 tambah 5 set 7. Sama juga di bawah pun 2 set 3 tambah 5 set 5 set 7 ya. Itu kamu buat sendiri. Ada contoh juga di sini, kamu boleh tengoklah. Okey, ini pun sama juga. Ni tengok set dia kan sama. 1 tolak set 3. So kena darab 1 tambah set 3 lagi 1 tambah set 3. Ya begini. Kamu akan dapatlah. Kembangkan, kamu akan dapat. Ya. Okey. Kembangkan, kamu akan dapatlah. Dah 40 minit sudah. So jadi ni cikgu tidak payah tunjuk. So boleh buat latih 4.7. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah cikgu tidak payah terangkan. So jadi seterusnya ada 4.8. Ini pun sama juga, pengaplikasian benda yang sama ya. Okay, nanti cikgu tunjukkan lain ya. Okey, so habis sudah 4.2 set ya. So kamu boleh buat latihan sampai 4.2. So hukum logaritma ni nanti minggu depan cikgu akan explain ya. Okey, so itu sahaja. Terima kasih.